Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Yang simulikan tuan dan imam, tuan-tuan Bilal, pengurus masjid serta lijatan kuasanya, para asatizah, para tuan-tuan guru, sidang jemaah, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Syukur pada Allah SWT pada waktu dan ketika ini Allah meringankan tubuh kita untuk datang ke rumah Allah yang mulia ini. Allah permudahkan diri kita untuk melakukan ketaatan pada Allah SWT. Semoga doa yang Nabi Muhammad SAW ajar untuk kita baca siang dan malam dapat kita amalkan harian setiap hari. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidzikrik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami lidah yang sentiasa menyebut namamu. Wa qalban mafhuman bisyukri, dan jiwa yang tenang mensyukuri nikmatmu. Wa badanan hayyinan layyinan, badan yang hayyin, yang mudah, yang ringan, layyin, yang lembut. Lembut ni bukan lembut awak-awak lembut maksudnya mudah untuk melakukan ketaatan. Wa badanan hayyinan layyinan bita'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami badan yang mudah, ringan, lembut untuk melakukan ketaatan padamu. Salam dan salawat ke atas imam besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Allah SWT di akhirat nanti insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sekalian, dalam beberapa siri yang lepas kita dah bicarakan tentang peredaran dan putaran matahari. Matahari berputar di atas paksinya dengan kecondongan 7.63 darjah dengan kelajuan 1.997 km sesaat bersamaan dengan 7.189 km sejam, mengambil masa lebih kurang 25 hari untuk menghabiskan satu pusingan lengkap berputar di atas paksinya. Manakala matahari berputar ikut orbitnya mengelilingi nukleus galaksi dengan kelajuan yang begitu laju, seperti mana yang Allah gambarkan dalam surah Yasin. Wasyamsu tajri, perkataan tajri menggambarkan pergerakan yang laju. Matahari beredar dengan kelajuan 220 km sesaat bersamaan dengan 800.000 km sejam, berbanding dengan bumi yang bergerak bukan hanya laju juga tuan-tuan, tapi lebih perlahan sikit berbanding dengan matahari. Pergerakan bumi selaju 102.700 km sejam, menghabiskan masa lebih kurang 365 1/4 hari untuk menghabiskan satu pusingan. Tetapi matahari bergerak hampir 8 kali ganda lebih laju pada bumi dengan kelajuan 220 km sesaat bersamaan dengan lebih kurang 830 ataupun 800 km sejam. 800.000 km, bukan 800.000 km sejam, terlampau laju. Mengambil masa 230 juta tahun untuk menghabiskan satu pusingan lengkap mengelilingi nukleus galaksi. Berarti kalau kita ikut teori Big Bang, di mana umur matahari menjangkau 4.6 bilion tahun, dalam julat waktu
waktu ini, jangka waktu ini, matahari baru menghabiskan pusingan sebanyak 20 kali pusingan sahaja. Dalam pertemuan bulan lepas, saya bicarakan sedikit tentang perbandingan agama, sebab saya nak kaitkan bagaimana dalam Bible banyak percanggahan-percanggahan, dan mukjizat Al-Quran, tidak ada percanggahan dalam Al-Quran. Dan ini yang menjadi suatu igawan ngeri bagi Dr. Gary Miller yang akhirnya menyebabkan beliau memeluk agama Islam. Beliau mengkaji Al-Quran untuk mencari percanggahan. Apabila beliau came across pada Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau untuk bertadabbur dengan Al-Quran? Andai kata Quran datangnya selain daripada Allah SWT, nasya mereka akan dapati percanggahan di sana sini dalam Al-Quran. Saya jelaskan baru-baru ini tentang apa itu Bible. Ada Old Testament, ada New Testament. Cuma saya tak jelaskan detail lagi tentang beberapa percanggahan. InsyaAllah bila kita bincangkan tentang ilmu perbandingan agama nanti, saya akan jelaskan lebih detail percanggahan-percanggahan yang berlaku dalam Bible. Hari ini tuan-tuan, kita lihat tajuk yang baru, mukjizat Al-Quran dalam bidang agronomi, iaitu dalam bidang sains pertanian. Ia juga dikenali sebagai ilmu sains pertanian ataupun dalam bidang agronomi, ilmu yang bersangkut paut dengan pertanian, penternakan, saliran, dan pertanian sama ada berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan maupun juga berkaitan dengan algae dan juga cendawan. Sejauh ilmu yang tuan-tuan ada dalam kita mengkaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pernah bertani tak? Tuan-tuan pernah dengar tak Nabi Muhammad pernah menanam apa-apa pokok? Pernah bertani tak? Senyap je. Pernah mendengar tak Nabi pernah menanam pokok? Tak pernah kan? Tetapi tak nafikan Nabi terlibat dalam bidang agronomi sekiranya kita melihat perspektif yang lebih luas, sebab termasuk dalam bidang ilmu agronomi ialah bidang penternakan. Nabi pernah menggembala kambing. Tetapi Nabi tidak pernah terlibat dalam bidang saliran. Nabi tak pernah terlibat dalam bidang pertanian. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan, kalau tuan-tuan ni yang lahir, mungkin sebahagian tuan-tuan lahir di kampung macam saya, orang kampung, dibesarkan di kampung, membesar sebagai anak petani, pergi menoreh sebelum pergi sekolah, dan masuk universiti pun masih pergi menoreh lagi. Mungkin dari ilmu pertanian dah tak pelik dah. Dan sebelum ini pun saya belajar di Universiti Pertanian Malaysia, UPM, dalam bidang sains pertanian. Saya graduate dalam bidang sains pertanian. Jadi ilmu pertanian ni bukan ilmu yang asing bagi saya lah. Diberi tahun 1 belajar bidang pertanian, orang kampung terlibat dengan pertanian, masuk universiti pun belajar dalam bidang sains pertanian. Cumanya tuan-tuan bayangkan, anak tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang berasal dari kampung, mungkin tak pelik dengan ilmu pertanian. Tetapi anak tuan-tuan yang membesar di bandar ini, yang tak pernah tahu pun, tuan-tuan tanya pokok kunyit tak tahu. Tuan-tuan tanya pokok pandan tak tahu. Tanya pokok keladi pun mungkin tak tahu. Apatah lagi mereka nak tahu tentang ilmu pertanian. Kenapa saya bawa benda ni tuan-tuan? Benda ni benda yang asing bagi Nabi. Nabi tidak terlibat dalam bidang cucuk tanam, dalam bidang pertanian, selain dalam bidang gembala kambing. Nabi tak terlibat dalam bidang pertanian. Sekiranya Nabi boleh membawa fakta-fakta yang menarik tentang ilmu pertanian, bukankah itu satu yang menakjubkan? Kalau tuan-tuan tak pernah belajar dalam bidang ilmu kedoktoran ataupun ilmu yang bersangkutan dengan ilmu kedoktoran, selama ni kita belajar sastra aja, sastra sama ada apa-apa bahasa lah, sastra Melayu contohnya, tak pernah belajar sains. Tetapi tuan-tuan boleh bercakap bidang sains lebih at par dengan para doktor. Bukankah satu benda yang cukup menakjubkan? Kalau tuan-tuan tidak pernah belajar sastra,
tapi boleh menghasilkan gurindam-gurindam, sajak-sajak, syair-syair yang cukup memekau bahasanya. Bukankah itu satu yang menakjubkan? Inilah gambaran yang berlaku pada Nabi Muhammad, tuan-tuan. Apabila Nabi Muhammad membawa ayat tentang ilmu pelayaran, orang sangkakan bahawa Nabi Muhammad seorang pakar dalam bidang ilmu pelayaran. Sebab it is impossible that the facts that brought by Prophet Muhammad SAW di zaman itu secanggih ataupun ilmu itu lebih jauh ke depan berbandingan ilmu yang sezaman dengannya. Demikian juga tuan-tuan dalam bidang pertanian. Dalam bidang emerologi, tuan-tuan saya dah tunjukkan dahulu. Bagaimana bidang emerologi, fakta-fakta tentang pembentukan janin yang tidak pernah diketahui oleh manusia di abad itu, Al-Quran dan hadis telah menceritakan cukup detail. Hari ini kita lihat beberapa fakta dalam bidang agronomi. InsyaAllah saya cuba berhenti pukul 8.40, so kita ada masa lebih kurang 40 minit lagi. Baik, tuan-tuan sekalian, bidang yang pertama yang berkaitan dengan ilmu agronomi, ilmu pertanian adalah ilmu botani yang mengkaji tentang struktur tumbuhan. Orang yang tahu tentang sains pertanian, ilmu pertanian, dia tengok pokok, dia boleh ukur, dia boleh tahu, dia boleh kaji pokok ni umurnya berapa tahun. Sebab tu tuan-tuan tak pelik kalau tuan-tuan pergi ke Taman Negara Pahang, di sana banyak pokok-pokok yang memang dijaga. Dan ditulis kat situ, umur pokok ni 1 juta tahun, umur pokok ni 5 juta tahun. Sebabnya, daripada struktur pokok, pakar dalam bidang ini mereka boleh tahu bahawa pokok ini umurnya sekian. Demikian juga dalam bidang pertanian ni, tuan-tuan sekalian, Al-Quran mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, melihat kebesaran Allah SWT. Perkara yang pertama yang saya bincangkan ialah tumbuhan berpasang-pasangan. Sebelum kita pergi lihat tumbuhan berpasang-pasangan ni, Al-Quran mengajak kita untuk menghayati bagaimana ilmu sains pertanian itu boleh membawa manusia dekat pada Allah SWT. Am khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa ammatna bi hadaiqa dzata bahjatin ma kana lakum an tunbitu sajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun amman khalaqas samawati wal ard. Siapakah yang boleh menciptakan langit dan bumi selain Allah SWT? Allah sebutkan ayat ini dalam bentuk plural, samawat. Allah tak sebutkan sama. Samawat maksudnya langit yang bertingkat-tingkat. Dan untuk makluman tuan-tuan, sampai sekarang tidak ada mana-mana ahli astronomi yang mengetahui tentang ataupun di mana pintu langit kedua. Usah bicara pintu langit ke-7, usah bicara tentang Sidratul Muntaha. Pintu langit kedua pun kita tidak tahu di mana. Luasnya langit yang Allah ciptakan ini, tuan-tuan. Baru-baru ni kita baru melihat fenomena gerhana cincin matahari, kan? Gerhana cincin ini berlaku sebab gerhana berlaku apabila tiga-tiga objek ini berada dalam keadaan selari. Matahari, bumi dan bulan. Sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan, syaratnya ketiga-tiga objek ini berada dalam keadaan selari. Dan ini membuktikan bahawa adanya pergerakan pada tiga-tiga objek ini ataupun adanya pergerakan pada objek ini. Ia tidak statik. Kalau ia statik, tidak bergerak, gerhana tidak akan berlaku. So gerhana matahari apabila bulan berada di antara bumi dan matahari. Namun gerhana penuh apabila bulan lebih dekat dengan bumi. Gerhana cincin
apabila orbit bulan agak jauh dengan bumi. Sebab tu nampak gerhana cincin. Kalau gerhana penuh, bulan dekat dengan matahari. Gerhana cincin agak jauh sikit, bulan dekat dengan bumi. Gerhana cincin agak jauh pada bumi. Cumanya dalam khutbah-khutbah selalu disebutkan bahawa gerhana ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Di manakah kebesaran Allah SWT? Tandanya ini. Tuan-tuan sekalian, kalau orang dululah di India masih ada lagi orang yang percaya gerhana ini boleh menyembuhkan penyakit. Di India waktu berlaku gerhana baru-baru ni, sebahagian mereka tanam anak sampai kepala ni untuk supaya rawat penyakit pada anak, untuk anak. Ini khurafat-khurafat yang ada. Orang Melayu pun ada khurafat juga. Gerhana bulan, kalau gerhana bulan dulu ingat lagi kecil-kecil, atuk begitu, kalau gerhana bulan ni suruh kejutkan pokok. Pokok-pokok yang terbawah ni kejutkan supaya tengok gerhana tahun depan dia berbuah. Ataupun takik pokok ni tahun depan dia berbuah. Untuk makluman tuan-tuan, saya tak katakan ia salah 100%. Ia ada kebenaran juga. Tetapi pokok berbuah bukan kerana gerhana. Inna syamsa wal qamara ayataini min ayatillah la yankashifani limauti ahadin wala lihayatih. Bulan dan matahari merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Kedua-duanya tidak berlaku gerhana kerana kematian seorang ataupun hidupnya seorang. Selalu diceritakan tentang kematian anak Nabi Muhammad SAW sewaktu berlakunya gerhana. Cumanya petua orang tua-tua dulu, gerhana bulan kejutkan pokok itu, ia merupakan satu tahyul. Sekiranya kita meyakini bahawa gerhana bulan itu menyebabkan pokok berbuah, dan dia boleh jadi syirik kalau kita amalkan demikian. Namun demikian, pada hakikatnya pokok menjadi berbuah. Kenapa? Sehingga menjadi petua pada orang tua-tua, kalau berlaku gerhana kejutkan pokok, takik dia, tahun depan dia berbuah. Kalau kita kata tahyul, kenapa pokok berbuah? Kenapa? Ya tahyul kan? Tak ada kaitan. Tapi realitinya kebanyakan pokok berbuah. Sebab apa? Selepas dikejutkan, ditakik pada malam gerhana, ada siapa tahu? Sempat saya minum sekejap. Kalau atuk-atuk kita tanya, kamu pandai cakap benda ni tahyul, khurafat, habis hakikatnya pokok berbuah pasal apa? Secara saintifiknya tuan-tuan, pokok ni dia boleh berkomunikasi dengan manusia. Pokok boleh berkomunikasi dengan manusia. Pokok boleh bertindak balas dengan alam sekitar. Sebab itulah kajian dibuat pernah di Jepun. Pokok yang baru bercambah diperdagangkan dengan lagu-lagu rock metal yang memang heavy rocknya. Pokok ni tumbuh tak sempurna. Tetapi pokok yang didendangkan dengan lagu yang sentimental, dia tumbuh dengan elok. Dan secara saintifiknya, apabila pokok ni ditakik-takik, dia merasa bahawa dia akan mati, dia akan pupus. Dan dia tidak mau pupus dalam keadaan dia tidak ada zuriat. The only way untuk dia meninggalkan baka dia dalam keadaan dia tak pupus ialah dengan dia berbuah. Sebuah itu menghasilkan biji, dan biji itulah yang akan menumbuhkan pokok yang lain. Jadi pokok itu berbuah bukan kerana gerhananya. Pokok itu berbuah dengan perasaan dia takut mati dan binasa gitu saja. Tak ada zuriat dia. Sebab itulah satu lagi petua orang-orang dulu, kalau pokok rambutan, pokok buah-buahan tak berbuah, asapkan pokok ni, buah ni, pakai sampah bawah pokok. Sebab bila berasap, pokok pun bernafas juga. Jadi bila pokok ni kena asap, dia tidak boleh bernafas dengan elok, menyebabkan dia rasa dia nak mati, dia akan mati. Dan the only way untuk pastikan ada zuriat dia berterusan, dia berbuah. Namun dalam ayat ini Allah SWT jelaskan, adakah siapa yang boleh menjadikan langit dan bumi
Wa anzalakum minas sama'i ma'an, dan siapakah yang boleh menurunkan daripada langit, daripada awan, air. Fa'ambatna bi hadaiqa dhata bahjatin, dan kemudian air ini menumbuhkan pokok-pokok yang indah pemandangannya. Tuan-tuan sekalian, berada kat Malaysia. Kita berada di negara yang sepanjang tahun menghijau. Jadi kita tak rasa sangat ayat ini. Tapi kalau tuan-tuan tinggal di negara yang 4 musim, ada ketikanya pokok daun luruh, pokok-pokok rumput pun mati, habis. Ya? Masa atom, masa luruh, pokok-pokok tinggal batang, tinggal ranting je. Daun-daun tak ada. Kecuali beberapa jenis pokok palma, daun tak luruh lah. Tapi banyak pokok-pokok yang lain yang luruh. Ataupun kalau tuan-tuan yang tinggal di kawasan kampung-kampung yang tanam pokok getah, ada waktu ketikanya pokok getah luruh, tinggal ranting. Kat Malaysia satu-satu pokok yang ada daun luruh, pokok getah je. Pokok lain tidak ada. Cuma di negara yang 4 musim ni, hujan berpanjangan tak ada, daun dah luruh, pokok-pokok, rumput-rumput yang ada pun dah mati. Apabila turun hujan, padang yang kering kontang dalam masa hanya 3 hari akan menghijau, nampak berubah. Dan tumbuh-tumbuhan mula tumbuh. Kemudian timbul musim bunga, dia akan berbunga. Rumput-rumput di sana sini bunga penuh. Bukan hanya di taman-taman, bahkan di semak samun pun penuh dengan bunga-bunga ketika itu. Satu pemandangan yang cukup indah. Cuma pemandangan ini kita tak nampak sangat berlaku kat Malaysia sebab sepanjang tahun kita menghijau. Saya belajar dekat Pakistan lama 6 tahun. Lepas graduate dari UPM, saya pergi Pakistan 6 tahun saya belajar kat Pakistan. Islamabad ni ada 4 musim juga. Bila hujan turun dalam keadaan padang kering ketika itu, hari ketiga padang-padang ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Pokok menghijau. Dan pokok yang banyak tumbuh di Pakistan ialah pokok ganja. Kambing-kambing pun makan ganja tu. Pokok popi penuh sana sini. Pokok ganja melata sampai peringkat nanti pokok ganja tu akan lebih tinggi pada manusia. Penuh dengan kawasan ganja ni. Ganja tak pelik kat sana. Cuma fenomena ini yang Allah gambarkan, fa'ammatna bi hadaiqa dhata bahjatin, dan kami tumbuhkan dengan air hujan yang turun ni kebun-kebun yang menghijau, yang indah pandangannya. Maka nalakum antun bitu syajarataha. Apakah kamu boleh menumbuhkan pokok-pokok ini? Berapa ramai di kalangan kita yang tanam pokok tak hidup? Kadang kita tanam 10 jenis pokok. Yang hidup 1, 2 ataupun 3. Tak semua tumbuh. Nak gambarkan bahawa pokok ini bukan kita yang menumbuhkan. Sedangkan kita banyak bergantung pada tumbuh-tumbuhan ini. Lalu Allah bertanya, Ailahum ma'allah, wahai manusia, tidakkah kamu lihat kebesaran Allah pada tumbuh-tumbuhan? Ailahum ma'allah, adakah Tuhan yang lain selain Allah SWT? Sewaktu kami di UPM dulu, waktu buat masuk dalam hutan, pensyarah ni bawa tengok pokok-pokok hutan yang ada, pokok besar. Lalu dia bertanya pada kami, masa tu ada yang Muslim dengan non-Muslim, tanya sekali, pokok-pokok yang besar ni, beberapa pemulut besarnya, lebih besar pada tiang ni pun banyak, tuan. Tinggi, jauh menjulang tinggi. Pokok yang besar hebat ini, apakah tidak ada yang menumbuhkannya? Tidakkah kamu nampak kebesaran Allah pada pokok ini? Tidakkah kamu nampak kebesaran Tuhan pada pokok ini? Ailahum ma'allah, tidakkah kamu melihat kebesaran Allah pada pokok-pokok yang ada? Balhum qaumun ya'dilun. Tapi ramai di kalangan manusia yang menyimpang dari kebenaran. Perkara yang pertama tadi saya jelaskan tentang ilmu ataupun pembentukan tumbuhan berpasang-pasangan. Nabi tak tahu tentang ilmu pertanian. And definitely Nabi tak tahu detail tentang sains tanian. Dan Nabi tak tahu pokok ni, setiap pokok ada pasangan-pasangan dia. Ada jantan dan betina. Bagi manusia kita ada pasangan lelaki dan wanita. Haiwan ada jantan dan betina. Magnet ada utara dan selatan. Atom ada proton dan neutron. Setiap suatu Allah jadikan berpasang-pasangan. Demikian juga tumbuh-tumbuhan Allah jadikan berpasang-pasangan.
Tuan-tuan tengok kat gambar tu, ini gambar pokok kelapa sawit. Pokok kelapa sawit, dia dua tandan jantan dan tandan betina berbeza. Tandan jantan biasa berada di atas, tandan betina biasa berada di bawah. Tandan jantan ini, tuan-tuan tengok, dia bentuknya macam jari berjalur-jalur. Dan tandan betina nampak yang ada cabang 3 itu ialah stigma. Ini jenis pokok palma. Pokok kelapa pula, tandan bunga jantan dan bunga betina pada tandan yang sama, pada mayang yang sama. Berbeza dengan kelapa sawit, pada mayang yang berbeza, pada tandan yang berbeza. Walaupun sama-sama jenis pokok palma. Kalau pokok-pokok macam pokok melon, sama ada rock melon, pokok tembikai biasa, pokok petola, timun dan sebagainya seumpamanya, bunga jantan dan bunga betina pada bunga yang sama. Pada bunga yang sama. Tadi saya tunjukkan kelapa sawit pada tandan yang berbeza. Pada pokok kelapa, pada bunga yang berbeza tapi tandan yang sama. Tapi kalau kita tengok pokok petola, pokok timun, pokok honeydew, pokok rock melon, pokok tembikai, pokok peria, ia berada bahagian jantan dan bahagian betina pada bunga yang sama. Mungkin saya tunjukkan sikit lah. Tuan-tuan tengok gambar ni. Okey, yang ni bahagian bunga betina, yang ni bahagian bunga jantan, yang ni panggil stigma, yang ni adalah stamen. Kalau bunga raya yang bahagian ke atas ada cabang 5, itu adalah stigma. Stamennya berada di bawah. Mungkin kita tertanya-tanya macam mana boleh berlakunya penebungaan. Stamen berada di bawah, stigma berada di atas. InsyaAllah bahagian penebungan saya akan jelaskan kemudian. But the key point, perkara yang pertama nak tekankan kat sini ialah pada tumbuh-tumbuhan ada bunga jantan, ada bunga betina. Dan secara spesifiknya Al-Quran menjelaskan pada tumbuh-tumbuhan ada bunga jantan dan bunga betina. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan setiap sesuatu. Ada pasang-pasangan. Mimma tumbitul ardu. Dan pada tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan daripada tanah. Jadi secara direct Allah bagi tahu pada kita bahawa wahai manusia, ketahuilah pada tumbuh-tumbuhan ada pasangan jantan dan betina. Siapa ajar Nabi Muhammad itu? Macam mana Nabi boleh tahu benda ni? Pada awal saya jelaskan tadi, saya tanya tuan-tuan, Nabi tak terlibat dalam bidang pertanian. Nabi tak tahu benda ni. Tapi 1400 tahun yang lalu Nabi telah pun menjelaskan melalui Al-Quran bahawa setiap sesuatu itu ada pasangan-pasangan. Apa yang Allah tumbuhkan pada tanah, wa min anfusihim, dan pada diri kamu sendiri ada pasang-pasangan, wa mimma la ya'lamun, dan pada benda-benda yang kamu tidak ketahui pun ada pasangan-pasangan. Sebagaimana disebutkan tadi, magnet ada pasangan utara dan selatan. Aliran elektrik ada pasangan positif dan negatif. Magnet ni kalau tuan-tuan temukan di antara utara dengan utara, dia tak akan bertaut. Dia akan menolak antara satu sama lain. Kita letak bateri, tak ikut aturan, arus elektrik tidak akan berjalan, lampu tidak akan menyala kalau lampu slow. So dia perlu ikut pasangan-pasangan. Cuma peliknya manusia ni tuan-tuan, boleh juga jantan dengan jantan ataupun betina dengan betina. Itu lebih teruk pada pokok, lebih teruk pada binatang, lebih teruk pada aliran elektrik. Elektrik kalau positif dengan positif tak jadi. Magnet kalau utara dengan utara tak jadi. Tapi manusia boleh jadi lelaki dengan lelaki. Kan lebih teruk pada binatang kan? Lebih teruk bertukar ataupun mengubah nature alam ini. Kemudian dalam ayat yang lain Allah SWT jelaskan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan pada setiap satu kami ciptakan pasangan-pasangan agar kamu ingat kebesaran Allah SWT. So the point yang pertama saya tekankan kat sini,
tumbuh-tumbuhan, juga ada pasangan jantan dan betina seperti mana pada benda-benda yang lain. Yang kita tahu, Nabi Muhammad tidak terlibat, tak pernah melakukan ataupun tidak pernah bercucuk tanam. So ilmu tentang sains tanian ni jauh pada ilmu Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan sekalian, kita ni kat Malaysia, walaupun duduk kat bandar, biasa juga bercucuk tanam, biasa juga tanam pokok bunga, ataupun yang wanita kadang-kadang tanam pokok serai, kadang-kadang tanam pokok pandan, letak kat pasu, ataupun pokok bunga. Tapi orang Arab di Mekah dan Madinah, mereka jarang, kalau tak terlibat dengan pertanian, mereka jarang tanam pokok-pokok kat rumah. Tak macam kita. So, kalau dia tak terlibat dengan pertanian, memang tak tahu tentang ilmu pertanian. Mungkin ramai di kalangan tuan-tuan tak pernah terlibat dalam perladangan, tetapi tanam sikit-sikit kat keliling rumah tu biasa. Tanam pokok serai, tanam pokok pandan, tanam pokok kunyit, tanam pokok halia. Itu benda yang biasa. Baik. Itu perkara yang pertama untuk malam ni. Yang kedua, tentang ilmu pendebungaan. Apabila ada jantan dan betina, perlunya percantuman di antara benih jantan dan benih betina untuk menghasilkan buah. Buah terhasil daripada pertemuan bunga jantan dan bunga betina. Dan Nabi pernah melakukan kesilapan dalam perkara ini. Nak gambarkan bahawa Nabi tidak ada ilmu tentang jantan dan betina. Nabi tak ada ilmu tentang pendebungaan. Satu ketika mana Nabi pergi ke Madinah, telah berhijrah ke Madinah, Nabi nampak sahabat melakukan pendebungaan. Cuma saya baca hadis-hadis ni, ramai yang silap terjemahkan. Hadis tentang ini ialah pendebungaan, bukan kahwin. Kebanyakan hadis sahabat mengkahwinkan pokok. Kahwin dalam bahasa sains tanian panggil percantuman. Tetapi pertemuan benih jantan dan benih betina dipanggil pendebungaan. Kahwin macam kita nak kahwinkan pokok, cantumkan pokok. Ambil contoh. Tuan-tuan ada pokok mangga, berbagai jenis mangga. Kita boleh ambil mata mangga lain dan kita letakkan pada batang mangga lain, dan dia boleh tunas tumbuh batangnya pokok lain, pucuknya pokok lain. Ataupun yang kadang orang buat, dia cantumkan pokok cempedak dengan pokok nangka. Pokok nangka ni sampai bawah tu dia masih berbuah lagi. Batang bawah berbuah lagi. So dia cantumkan bahagian atas. Jadi pokok ni ada dua jenis buah. Atas buah cempedak, bawah buah nangka. Mungkin jarang kita nampak. Tetapi kalau tuan-tuan yang rajin tengok pokok-pokok bunga kertas, biasa orang buat. Satu batang pokok kertas tu, dia buat tingkat-tingkat. Ada bunga putih, ada bunga purple, ada bunga lain-lain. Satu batang pokok kertas. Itu biasanya mereka akan, bukan biasanya mereka akan buat cantuman, dan pokok kertas biasanya mereka buat cantuman pucuk, bukan cantuman mata. Maksudnya ambil pucuk pokok sana, cantum kat sini, ikat, dan dia boleh bertaut hidup dengan syarat family yang sama. Bunga kertas, satu family bunga kertas. Tapi kalau tuan-tuan ambil bunga kertas, cantumkan dengan pucuk bunga raya, tak jadi, sebab dia bukan family yang sama. Demikian juga pokok mangga, pokok kuini, pokok bacang, ini satu family yang sama. Tetapi kalau tuan-tuan cantumkan di antara pokok kuini dengan pokok durian, tak jadi, sebab dia family yang lain. Family yang lain. Hatta binatang, keluarga, keldai dengan kuda. Keldai dengan kuda, dia boleh cantumkan menjadi bagal. Anak keldai, anak kuda. Jadi bagal. Seladang dengan lembu, dicantumkan jadi selembu. Kijang dengan rusa, boleh cantumkan. Cuma persoalan yang saya tak dapat jawapan sampai sekarang, tuan, boleh tak manusia kahwin dengan jin? Sebab dia pada family yang berbeza. Manusia daripada keluarga Homo sapien. Kita dijadikan daripada tanah, manakala jin dijadikan daripada api. Tapi kita biasa dengar jin kacau manusia ajak kahwin. Ada kawan saya masa kat UPM dulu,
Kami belajar kat UPM, kawan saya kerja kat Sarawak, kahwin dengan jin. Ada 3 orang anak. Saya tertanya-tanya, secara saintifik dia tak mungkin berlaku. Sebab benih itu berbeza. Tapi dakwalah dia ada 3 orang anak. Dan kes kahwin dengan jin ni, tuan-tuan boleh rujuk kenyataan Imam Malik, kenyataan Ibn Taymiyah. Ada perbahasan panjang tentang boleh tak manusia kahwin dengan jin. So, Imam Malik dan Ibn Taymiyah dalam bab Sadd Zara'i' menyatakan bahawa dibolehkan berkahwin dengan jin dengan syarat yang lelaki manusia, yang perempuan tu jin. Tetapi tidak boleh kalau lelaki itu jin, perempuan tu manusia. Sebab untuk tutup pintu maksiat. Nanti kalau ada orang mengandung, tak suami, mana suami kamu? Suami aku jin. Mana dia? Tak nampak. Susahnya tu kan. Jadi untuk menutup pintu-pintu ini, tidak dibenarkan bagi wanita manusia untuk berkahwin dengan jin. Tetapi lelaki kahwin dengan jin dibolehkan. Kat kampung saya dulu memang heboh lah isu ni. Keluarga dia dikacau sebab keluarga jin ajak kahwin. Dan biasa dalam culture Melayu kita biasa dengan orang bunian. Orang bunian bentuk macam manusia, tapi mereka adalah pada kelompok jin. Patah balik ke sini. So, pendebungan, percantuman benih jantan dan betina ini dipanggil pendebungaan. Dan pendebungaan boleh berlaku dalam bentuk pendebungan semula jadi ataupun pendebungan berbantu. Saya tak pergi detail lah tuan-tuan, cuma nak bagi tahu gambaran. Pendebungan semula jadi ini ada 2 jenis. Sama ada pendebungan sendiri, iaitu bunga itu pada bunga yang sama. Contoh pokok timun tadi, bunga yang sama. Ataupun bunga yang berbeza tapi pada pokok yang sama. Kalau tuan-tuan tanam pokok labu ni panjang pada sini sampai pokok sana, sampai tiang sana. Sepanjang batang tu dia banyak bunga. Bunga-bunga itu, setiap bunga ada debunga dan setiap bunga ada stigma. Yang dinamakan pendebungaan sendiri ialah debunga daripada bunga yang sama ataupun debunga daripada pokok yang sama bercantum. Yang kedua, pendebungan kacuk. Pendebungan kacuk ini berlaku daripada pokok yang berbeza. Kalau tuan-tuan tanam pokok durian kampung satu kawasan tu sama jenis, dia tidak akan merubah rasa. Tapi kalau tuan-tuan tanam pokok durian banyak jenis, pokok ni pokok kampung. Dulu contohnya ayah dah tanam. Kemudian kita tanam pokok lain, durian lain. Kemungkinan berlakunya percantuman di antara pertemuan di antara debunga pokok sana dengan debunga pokok sini yang menghasilkan satu pokok tetapi buah yang berbeza-beza. Itu namakan pendebungan kacuk. Dan kalau tuan-tuan nak dapatkan hasil yang lebih baik, tanam beberapa jenis pokok di tempat yang sama, dekat-dekat kawasan tu, supaya dapat berlakunya pendebungan kacuk. Dan pendebungan kacuk ini biasanya ejen pendebungan adalah serangga, angin, air, binatang. Serangga biasanya lebah, rama-rama, semut. Dan kalau tuan-tuan tengok gambar tu clear. Lebah yang Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, surah lebah. Kelebihan lebah ini menghisap nektar. Nyamuk, ramai di kalangan kita ingat nyamuk menghisap darah untuk makan. No, wrong. Nyamuk makan daripada nektar bunga. Dan nyamuk menghisap darah untuk pembesaran telur dia. Yang menghisap darah, tukang hisap darah ialah betina, bukan jantan. Jantan tak hisap darah. Yang menghisap darah hanyalah nyamuk betina. Dan dia hisap darah bukan untuk makanan. Dia hisap darah untuk pembentukan, perkembangan telur dia menetas sampailah menetas. Sebab darah kaya dengan protein. So apabila serangga menghisap nektar, debunga-debunga ini akan terlekat pada tubuh dia. Kemudian dia pergi ke bunga lain. Dikala itulah debunga ini bercantum. Ataupun pada debunga sendiri, pokok yang sama kat sini,
Kat sini, debunga kat situ ada bahagian stigma bunganya, dan pergerakan serangga akan menyebabkan debunga tadi bercantum dengan stigma, berlakulah pendebungaan. Ataupun dia pergi pada bunga yang lain, pendebungaan sendiri, pokok yang sama dan bercantum dengan stigma pokok yang lain, atau pokok yang sama, ataupun dia pergi pada pokok yang lain. Dikala itulah berlakunya pendebungaan kacuk. Cuma unik pada lebah ni tuan. Cuba tuan-tuan perhatikan kat sini. Kakinya, ini sebenarnya adalah debunga yang dikumpulkan oleh lebah. Apabila dia hisap nektar, dia akan mengambil debunga-debunga pokok itu, kemudian dia letakkan kat kakinya, dicampurkan dengan air liur dan digumpal-gumpalkan dalam bentuk satu ketul ni. Kanan kiri kaki dia akan bawa masuk ke sarang dia untuk jadi makanan anak lebah. Dan satu ketul debunga ini mengandungi lebih pada 1 juta biji debunga. Dan inilah yang dipanggil bee pollen. Key point saya nak gambarkan kat sini ialah tuan-tuan, bagaimana haiwan serangga menjadi ejen pendebungaan. Okey, kalau pendebungan pada pokok yang sama, contohnya pokok timun, atau pokok sekarang ni yang banyak dibuat kat Malaysia ialah pokok rock melon dan juga pokok honeydew. Universiti Malaysia Terengganu telah buat ujian ini. Pendebungaan berbantu. Bagaimana pendebungaan berbantu boleh meninggikan hasil. Kadang-kala kalau kita hanya mengharapkan pada serangga, pada angin untuk melakukan pendebungaan, dia tidak akan menghasilkan pendebungaan yang baik. Orang yang melakukan pertanian secara komersial, mereka nak buah yang banyak. Jadi, untuk memastikan buah yang banyak ini, perlu dilakukan pendebungaan berbantu. Pendebungaan berbantu dilakukan oleh manusia, di mana manusia akan ambil debunga, kemudian sama ada ditonyohkan pada stigma, ataupun disemburkan pada stigma, ataupun disapu pada stigma. Pokok yang banyak digunakan sekarang ni, teknik ini pokok rock melon, pokok durian Belanda. Kalau pokok rock melon, apa yang mereka lakukan? Mereka akan ambil bunga tu, kemudian ditonyohkan pada stigma. Ataupun pokok durian Belanda yang kecil, dia ambil debunga, disapu dekat debunga betina. Tapi pokok kelapa tinggi, macam mana kita nak buat? Pokok durian macam mana nak buat? Dia ambil debunganya, dia letak dalam spray, kemudian disemburkan. Spray. Dan dalam istilah pertanian, kadang-kadang dipanggil pendebungaan berhadas. Orang yang tanam kelapa mantap, kelapa pandan, contohnya untuk mendapatkan hasil yang banyak, teknik ini adalah cara yang terbaik untuk menghasilkan satu tandan buah yang banyak. Namun demikian, mana-mana orang yang terlibat dalam pertanian ni, dia kena hadkan buah. Kalau banyak sangat pun tak boleh juga. Kalau satu pokok banyak buah akan jadi kecil. Contohnya satu pokok rock melon. Kalau satu pokok mampu untuk menghasilkan buah hanya 8 biji, kalau buah banyak ketika itu, dia akan buang. Pastikan hanya 8 biji saja untuk memastikan buah rock melon itu akan menjadi besar. Kalau tidak, buah itu kecil. Taib, apa yang Al-Quran sebutkan tentang pendebungaan? Wa arsalna riyaha lawaqih fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqainakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Tuan-tuan sekalian, Nabi tak tahu tentang ilmu pendebungaan. So apabila Nabi pergi ke Madinah, dia nampak sahabat ketuk-ketuk bunga betina pada bunga jantan, pokok tamar. Nabi kata, kenapa nak buat? Tak perlu buat ni. Jadi sahabat pun buat. Tahun tu buah tak menjadi. Buah tak menjadi. Lalu mereka mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, kami buat apa yang Rasulullah suruh buat. Tahun ni buah tak jadi. Nak gambarkan bahawa Nabi tak tahu tentang bunga jantan dan bunga betina. Nabi tak tahu tentang ilmu pendebungaan. Sampailah Nabi sebutkan, antum adra bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Namun demikian, dalam Al-Quran pun juga menjelaskan tentang ilmu pendebungaan ini. Wa arsalna riyaha, dan kami telah meniupkan angin. Lawakih, untuk melakukan pendebungaan. Ayat ini menjelaskan bahawa ejen pendebungaan dalam bentuk angin. Bagaimana Nabi boleh tahu, boleh jelaskan perkara ini sedangkan Nabi tak terlibat dalam pertanian?
Fa anzalna minas sama'i ma'an, dan kami turunkan per langit air hujan. Fa asqainakumuhu wa ma antum bikhazinin. Lalu dengan air hujan ini kami berikan kamu air minum, dan sekali-kali kamu tidak termasuk orang yang menyimpang. The key point dalam ayat ini menjelaskan tentang teknik penebungan yang ejen utamanya adalah pokok. Penebungan sendiri saya sebutkan tadi, ejen antaranya ialah angin, yang kedua air, yang ketiga serangga seperti lebah, semut, rama-rama, ataupun binatang seperti burung yang hisap nektar, kelawar, keluang, dan sebagainya. So ini poin yang kedua, penebungan. Poin yang ketiga tentang topografi. Tadi botani ada dua, satu jantan dan betina, kemudian penebungan. Poin yang kedua sini topografi. Topografi ini ialah ilmu yang membicarakan tentang strata tanah, tinggi rendah tanah. Tanah kita tak rata, tak semua tanah pamak. Ada tanah bukit, ada tanah paya, ada tanah rata, ada tanah lembah. Ya, ada tanah lembah. So, dalam bidang pertanian ni, struktur bentuk tanah penting. Kita berhenti kejap untuk azan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sekalian, ini contoh gambar. Tuan-tuan nampak macam mana bentuk muka bumi yang berbeza. Dan tanaman-tanaman ini, kalau ditanam di kawasan yang tinggi dan kawasan rendah, dia ada perbezaan. Hatta pokok kelapa, pokok durian, pokok getah, kawasan yang berlembah dengan kawasan paya dengan kawasan tinggi, hasilnya berbeza. Dan kalau kita nak tanam di kawasan yang berbukit, yang tinggi, kita tak boleh tanam biasa, kena ada teres yang perlu dibuat. Dan teres ini juga mengikut garisan kontur, garisan tinggi rendah tanah tersebut. Ini contoh pemetaan kontur untuk penanaman pokok. Dan kawasan-kawasan pemetaan kontur ni penting, terutamanya pokok-pokok yang ditanam di kawasan bukit. Contohnya pokok teh. Hatta kita kat Malaysia sekarang, kita tanam pokok kelapa sawit, pokok getah. Di kawasan yang tinggi perlu pemetaan kontur untuk membentuk teres seperti ini. Dan orang yang menanam pokok durian di kawasan tinggi dan kawasan lembah, dia tahu hasilnya berbeza. Pokok durian yang berada di kawasan tinggi,
hasilnya lebih banyak berbanding dengan pokok yang berada di kawasan yang rendah. Dan pokok yang berada di kawasan tinggi, dia lebih sihat berbanding dengan kawasan rendah. Pokok kawasan rendah ni lebih berpenyakit dan mudah mati. Kalau banjir sikit, pokok durian akan cepat mati. Pokok getah contohnya, mudah berkulat di kawasan rendah dan hasilnya kurang. Cumanya unik bagaimana Nabi boleh menjelaskan dalam Al-Quran, sedangkan Nabi tidak bertani. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim. Dan perbandingan perumpamaan orang yang menafkahkan harta mereka semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT ataupun untuk keteguhan keimanan mereka dalam pada diri mereka. Kamathali habbatin birubwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha da'fain. Allah bagaikan kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan yang lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali ganda. Tuan-tuan sekalian, Nabi tak pernah bercucuk tanam. Macam mana Nabi boleh tahu pokok yang berada di kawasan tinggi hasilnya lebih banyak pada pokok yang berada di kawasan rendah? Tambah lagi pokok yang berada di kawasan tinggi lebih sihat berbanding dengan pokok kawasan rendah. Cuba tuan-tuan perhatikan, tengok orang tanam pokok durian. Kawasan yang lembah ni, pokok-pokok mudah mati pucuk. Dan akhirnya, seluruh pokok akan mati. Dia mati sikit-sikit pucuk, ranting, kemudian seluruh pokok akan mati apabila paras air naik. Bukan itu sahaja, kadar buah yang dikeluarkan tak banyak berbanding dengan pokok yang berada di kawasan tinggi. Demikian juga pokok getah. Tapi macam mana Nabi boleh tahu benda ni? Tentang masalah topografi yang Nabi, kebanyakan kalau kita lihat, bumi Arab memanglah ada juga bukit-bukit. Tetapi kawasan pertanian biasanya berada di kawasan yang mendatar. Tetapi dalam ayat ni dijelaskan pokok yang berada di dataran tinggi, hasilnya lebih tinggi. Bukan hasil lebih tinggi, kalau pokok tu sakit, hasilnya tak banyak. Tapi pokok hasil tinggi ini juga menggambarkan bahawa pokok ini lebih sihat berbanding dengan pokok yang berada di kawasan tanah rendah. Subhanallah. Siapa yang ajar Nabi ini, tuan? Last kali, ambil bab saliran. Bab saliran. Ya, orang Arab dalam tanam pokok tamar ataupun tanaman memerlukan saliran. Tetapi saliran-saliran itu tidak seperti mana yang ada sekarang. Mungkin saliran dalam bentuk sprinkler ni tuan-tuan dah biasalah. Tahun 80-an lagi orang dah menggunakan sprinkler. Tetapi teknik moden sekarang, orang tak bertani di atas tanah. Sebab hasilnya rendah, kos tinggi, sama ada kos baja, kos pensaliran tinggi. So teknik yang orang bertani sekarang dengan kos yang lebih rendah, hasil lebih tinggi, tanam di polybag. Menjimatkan air, menjimatkan baja, menjimatkan tenaga buruh, hasil berlipat kali ganda. Di mana kalau tuan-tuan perhatikan, nampak saliran kecil itu yang menuju polybag, itu adalah siraman pokok. Yang hanya buka pipe je, buka sini, seluruh tanaman disiram pokok. Dan apabila nak baja, dia hanya letak kat tangki, baja itu saliran terus masuk ke pokok. Jadi jimat tenaga buruh kurang. Satu kawasan besar tu hanya seorang boleh jaga siraman, tak perlu nak. Dan kalau teknik sprinkler, dia buang air, membazir air banyak. Teknik ini jimat air begitu banyak. Kalau kita ladang kita besar, tanaman kontan, tuan-tuan tanam kontan 3 ekar, kos air terlampau banyak kalau guna teknik sprinkler. Tapi teknik ini jimat, memang cukup jimat. Tahun 80-an dulu orang dah guna teknik hidroponik. Mungkin kat bandar ni orang gunakan juga hidroponik untuk tanam sayur-sayuran. Tapi tanaman hidroponik dicipta menjimatkan baja, menjimatkan air. Air itu hanya boleh berputar dan air tak banyak terbuang. Baja pun boleh dimaksimiskan oleh pokok. Nak gambarkan bahawa teknik siraman yang berbeza ini membantu teknologi perubahan cara penanaman. Dan kita lihat dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW membahagikan zakat pada jenis pokok
yang 100% bergantung pada siraman hujan, zakatnya 10%. Tetapi key point yang digambarkan gini, mana-mana pokok yang sumber airnya ataupun pengisapan air dari tanah, ataupun tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, tanaman yang disiram dengan tenaga manusia yang melibatkan selain pada hujan, dalam bentuk saliran-saliran yang berbeza, zakatnya hanya 5%. Cuma nak gambarkan kat sini, Rasulullah menggambarkan bentuk saliran penanam ataupun penyiraman pokok yang berbeza. Dan teknologi moden sekarang kita nampak cara penyiraman pokok yang makin advance. Kalau tahun 80-an dulu teknik sprinkler yang cukup masyhur. Di kebun-kebun sayur, teknik sprinkler. Teknik sprinkler masih penting juga tuan-tuan. Walaupun teknik saluran direct pada polybag dibuat, tapi sprinkler ini membantu untuk membersihkan daun-daun daripada debu-debu supaya dapat melakukan proses fotosintesis dengan secara optimum. Cumanya, the key point, ilmu-ilmu ini tuan-tuan, Nabi tak tahu. Sebab Nabi tak bertani. Tapi macam mana Nabi boleh menjelaskan perkara ini? Inilah kita gambarkan bahawa Quran is not book of science, but Quran is book of science. Quran bukan kitab sains tanian, kitab astronomi, kitab biologi, tapi kitab of science yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tak cakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu pada Allah SWT. Benarlah Quran datangnya pada Allah SWT. Kalau dalam pertemuan yang lepas kita nampak percanggahan-percanggahan dalam Bible yang orang Kristian sudah tidak terima. Ramai di kalangan mereka yang tak dapat terima bahawa Bible is the holy book, is the word of God. Tapi tak ada siapa yang boleh deny that Quran is the word of God, kalamullah. Tidak ada percanggahan di antara ayat, dan adanya kelestarian antara ayat-ayat Quran dengan ayat yang lain, dan ayat Quran serta alam ini menunjukkan tanda kebesaran Allah yang menurunkan Quran pada manusia. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Kita akhiri majlis tasawuf Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.